Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Hari ini saya ingin berkongsikan info berkaitan dengan muntah darah. Sebab muntah darah ni kerap juga berlaku dan juga kadang-kadang kita menganggapnya mungkin akibat perkara-perkara mistik, contohnya disantau dan sebagainya. Tetapi sebelum kita membuat konklusi begitu, elok juga kalau kita membuat pemeriksaan kesihatan dululah untuk menentukan sama ada muntah darah tu sebenarnya berasal daripada perbuatan sihir ke ataupun santau ataupun disebabkan oleh masalah kesihatan seseorang. Jadi sebenarnya muntah ni adalah satu refleksi yang mana seseorang ni dia akan cuba mengeluarkan apa yang dia makan ataupun yang telah diproses di dalam perut bagi melindungi dirinya daripada toksin-toksin yang mungkin dia telah telan tadi. Selalunya apabila dia sampai dekat perut lah, itu refleks muntah yang biasa. Tetapi dalam muntah darah ni selalunya adalah apabila berlaku apabila ketika perut kosong selalunya. Apabila darah tu dah berkumpul lama di dalam perut dan kadang-kadang menyebabkan warna darah tu sudah bertukar. Apabila darah tu dah bercampur dengan asid hidroklorid di dalam perut kita, dia sudah bertukar dan itu yang menyebabkan seseorang tu rasa tak selesa dan dia akan muntah. Ada juga muntah yang kita panggil dia sebagai darah yang segar atau fresh blood. Tetapi sebenarnya itu jarang berlaku lah. Selalunya kebanyakan muntah ni yang pernah saya tengok di depan saya, pesakit selalunya dia muntah dengan warna yang agak gelap sikit dan ada kalanya berketul-ketul. Jadi kadang-kadang juga ramai juga yang salah anggap ataupun keliru dengan muntah, antara muntah dan juga batuk berdarah. Batuk berdarah ni selalunya disebabkan oleh masalah paru-paru. Jadi dia batuk dan mengeluarkan darah. Dan selalunya darah tu adalah darah yang segar. Dia tidak berwarna gelap seperti mana muntah darah. Muntah darah ni sebenarnya disebut sebagai hematemesis. Sementara batuk berdarah tadi kita panggil dia hemoptysis. Jadi hematemesis ni sebenarnya dia selalunya kita panggil projektal lah. Selalunya profesor saya di universiti dia kata nak menentukan antaranya tadilah nak menentukan antara muntah ataupun batuk berdarah, selalunya muntah ni projektal. Maksudnya dia akan keluar begitulah projektal. Sementara batuk ni selalunya dia batuk bila dia tengok dekat dia punya tuala ke sapu tangan baru dia tengok ada darah. Yang itu kemungkinan daripada paru-paru lah. Jadi apa signifikan dia ataupun apa penyebab-penyebab dia? Okey, antaranya ialah saya nak sebut 5. Pertama antaranya ialah yang kita sebut sebagai reflux. Reflux ni apabila otot di hujung esophagus ni dia tidak berfungsi dengan baik lagi. Jadi makanan-makanan yang diproses ni yang dah bercampur dengan asid akan naik ke atas esophagus dan selalunya dia akan sampai ke tekak. Menyebabkan burning sensation atau rasa macam terbakar, mungkin rasa masam, kadang-kadang menyebabkan rasa batuk. Tetapi apabila ia berlaku bertahun-tahun berulang-ulang kali, dia mungkin akan membentuk luka di dalam esophagus kita dan kadang-kadang darah ni dia akan mengalir ke bawah dalam perut dan berkumpul di situ dan akan menyebabkan muntah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada kecederaan. Kecederaan ni kita tahulah, sebab contoh ada orang yang kanak-kanak tu utamanya ada mungkin dia ada tertelan shilling ke atau benda-benda tajam. Yang ini menyebabkan kelukaan pada perut dan berkumpulnya darah di dalam perut akhirnya akan menyebabkan muntah darah. Keracunan keracunan juga boleh menyebabkan muntah darah, terutama keracunan benda-benda yang berasid, benda-benda yang orang cakap tu yang boleh menyebabkan luka di dalam perut. Yang ni kita tahulah mudah bila kita tertelan racun. Kadang kita tersilap. Dulu masa saya belajar dulu, adalah rakan saya ni nak mengenakan ke apa kan tak tahu, dia letak minyak tanah di dalam peti sejuk. Jadi kita ni balik dari kelas haus kan, kita pun ambil buka dan minum, minyak tanah rupanya. Mungkin adalah sebab dia letak di situ. Tetapi itu contoh bagaimana keracunan atau pengambilan racun ke dalam tubuh kita.
Okey, pendarahan yang selalu berlaku, saya pernah tengok orang muntah darah disebabkan oleh yang apa yang kita sebut sebagai peptic ulcer. Luka di dalam perut selalunya disebabkan oleh pengambilan ubat tahan sakit dan juga steroid. Ini terutama bagi wanita yang dah berusia, badan obes, sakit lutut, pergi klinik atau farmasi tanpa ada konsultasi daripada pegawai farmasi dan doktor. Dia membeli steroid dan juga ubat tahan sakit disebabkan atas alasan pernah ambil sebelum ni. Jadi pengambilan yang berbulan-bulan atau bertahun-tahun akan menyebabkan luka dan dia selalunya memang agak kritikal lah. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin disebabkan oleh peningkatan salur darah dalam perut. Yang ini biasa berlaku apabila ada masalah di dalam hati. Fibrosis sebagai contoh menyebabkan saluran darah dalam perut akan mengembang dan ini akan memudahkan terjadinya luka pada permukaan perut dan akhirnya menghakiskan saluran darah. Ini boleh juga menyebabkan muntah darah. Sebab tu orang yang ada sebab contoh ada jaundice, lepas tu dia muntah darah, yang kini kita suspek memang ada masalah pada hati dia, organ hati, dan kita skop nanti nampak memang dia ada saluran darah yang membengkak dan mungkin dah terluka kat situ. Dan mungkin yang terakhir yang mana yang jarang berlaku tetapi dia boleh berlaku ialah kanser pada usus. Minta maaf. Kanser pada perut. Yang ini pernah saya alami sendirilah. Pesakit datang lebih kurang pukul 3 pagi. Dia punya cerita dia, dia ada makan besar. Kemudian dia ada minum arak. Minum arak tu, balik rumah, tidur, perut tak selesa, pedih dan muntah beberapa kali kan. Masa 2-3 kali tu tak ada apa, muntah biasa makanan. Tetapi dan akhirnya dia muntah ada macam darah sikit. Yang dah orang cakap tu campur dengan asid, dia ada warna agak gelap. Pergi emergency tuan-tuan, dia dah agak lemah, letih dan sebagainya. Memang kita hantar ke bilik bedah kerana kita suspek memang ada luka di dalam perut. Sebab kita bila ambil x-ray kan, bila dia berdiri, cuba berdiri, dia ambil x-ray, kita nampak, kita panggil dia ada udara di bawah diaphragm. Itu maksud dia ada luka lah di dalam perut yang mana sudah menembusi. Dia bukan setakat luka pada permukaan, dia telah menembusi. Jadi udara apa yang kita telan tu dia akan masuk ke dalam abdomen dan dia akan berada bahagian atas iaitu di bawah diaphragm. So bila confirm tu memang kita buat pembedahan secara emergency dan juga kita ambil sampel tisu pada luka tu, luka gastrik tu, luka pada itu peptic ulcer tadi kita ambil sebab kita suspek ataupun kita bimbang dia ada disebabkan oleh kanser kan, bukan orang cakap tu erosion yang biasa. Tapi memang akhirnya apabila dihantar kepada makmal, histopatologi menunjukkan bahawa dia adalah kanser daripada peptic ulcer dia tu. Jadi peptic ulcer tu ni disebabkan oleh kanser lah. Jadi dia terpaksalah melakukan pembedahan yang agak macam besar. Yang tu terpaksa perut dia dipotong, dikecilkan dan juga disambungkan dengan saluran usus yang jauh. Jadi dia terpaksa kecilkan dan juga disambung semula. Selepas mungkin dan lepas tu dia mungkin menjalani rawatan kemoterapi dan juga radioterapi. Jadi bergantunglah kepada jenis sel yang dikesan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jika tuan-tuan perempuan muntah darah, ini suatu benda yang serius lah. Jangan ambil ringan. Sebelum kita menuduh orang buat santau pada kita, mungkin ada black magic ke dan sebagainya, cuba buat pemeriksaan dulu. Mana tahu ia mungkin disebabkan oleh peptic ulcer, sama ada disebabkan oleh erosion dan disebabkan oleh pemakanan kita ataupun mungkin disebabkan oleh kanser. Jadi insya-Allah kita berjumpa lagi.